Jika semalam kami bangkitkan isu kenaikan harga ruminan yang menyebabkan penternak tersepit, selain menanti dan terus menanti untuk pihak berwajib mencari satu solusi tepat, apa lagi yang boleh dilakukan oleh penternak? Ini kisah di Kuala Selangor apabila penternak ini mencipta makanan ruminan untuk haiwan ternakannya. Semuanya demi kelangsungan perniagaan. Ikuti laporan kedua siri Daging Oh Daging disediakan Faris Azman. Harga dedak bagi lembu, ayam dan kambing meningkat 8 kali dalam tempoh setahun. Ia memberi tekanan kepada penternak kerana ini bermakna kos mereka semakin meningkat. Harga daging di pasaran pula tidak setimpal. Atas sebab itu, Muhammad Faisal Idris, 61 tahun, penternak dari Kuala Selangor ini nekat membangunkan makanan ruminan yang setanding produk import. Menggunakan bahan penggalak yang dihasilkan sendiri. Microbiostar silage atau rumput Napier bagan tengkorak berjaya dihasilkan. Alternatif pemakanan adalah anything greens. Jadi apa sahaja yang hijau boleh jadi makanan, tetapi atas faktor-faktor cuaca keselamatan makanan itu hendaklah kena pastikan dia selamat. Maka itu saya develop satu kebikinan pemakanan yang panggil silage. Silage making di mana berlaku proses fermentasi menggunakan microbiostar dan campuran-campuran tertentu dan dia akhirnya menjadi makanan fermentasi yang bernilai, bukan setakat bernilai untuk ternakan, juga telah menjadi sumber pendapatan kepada beberapa pengusaha sehingga boleh dijual 1 tan minimal RM400. Rumput-rumput ini, apa sahaja rumput, tidak sahaja Napier, tetapi kalau kamu mempunyai ladang Napier yang dense vegetation mempunyai hasil yang tinggi, itu lebih mudah kerja ya. So apa saja rumput termasuk lalang, daun pisang, daun apa, kita fermentasi, chop dia, perang. Maka dia akan menjadi makanan yang alternatif yang baik. Malah daun sawit itu sendiri, jika kita lakukan proses yang sama, juga menjadi bahan makanan alternatif yang sangat baik. Hasilnya bukan sahaja menjimatkan, malah nutrisi yang diperlukan haiwan ternakan juga mencukupi. Kualiti produk daging dan tenusu juga meningkat. Hasil titik peluhnya bukan untuk kegunaan sendiri, tetapi digunakan ramai penternak di seluruh negara. Itu ada sikit lah, tapi saya macam tak terkesan sangat lah. Disebabkan saya punya makanan kita tanam sendiri. Saya tengok yang pertama sekali daripada segi makan tu memang dia bila dia makan tu makna cukup untuk keperluan dia lah. Jadi dia tak ada bising, malam tak ada bising. Mana sekali kita bagi makan dia keperluan dia tu memang cukup dan alhamdulillah susu dia pun boleh stabil. Menjimatkan bila adanya rumput sini lebih menjimatkan. Sangat-sangat menjimatkan. Jika Faisal mampu mencari jalan untuk mengurangkan kos, bagaimana pula dengan pihak bertanggungjawab? Takkan langsung tiada penyelesaian. Kita sekarang duduk bukan pada zaman dulu, bukan zaman patu, tapi zaman teknologi dan everything can be done dengan IR 4.0, precision agriculture, biotech dan sebagainya boleh dilaksanakan. Jadi kalau isu di Malaysia ini, kita tiap tahun bercerita tentang masalah import mahal, itu mahal, ini mahal. Sedangkan saya nak tanya, apakah sebenarnya R&D yang tepat telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu dalam bidang R&D ternakan tumbuhan tanaman dan pertanian di Malaysia ini, khususnya Mardi. Ini pula jumlah ternakan ruminan di negara ini dari tahun 2016 sehingga 2020. Bilangannya semakin berkurangan. Statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menunjukkan pengeluaran daging lembu tempatan sebanyak 46,923.6 tan metrik. Bagaimanapun penggunaan daging mencecah 205,082.2 tan metrik. Ini bermakna daging tempatan hanya mampu menampung 10.95 keperluan dalam negara. Selebihnya terpaksa diimport. Kenapa Thailand meninggalkan Malaysia? Kenapa Indonesia meninggalkan kita? Dan kenapa Vietnam malah Kemboja juga akan meninggalkan Malaysia di nombor corok dalam bidang pertanian dalam masa terdekat nanti? Saya bagi contoh pertama.
melihat kepada perkembangan dunia misalnya Thailand, perjalanan obor One Belt One Road Initiative itu, antaranya China mahukan 11 juta ekor lembu tambahan setiap tahun. 11 juta bukan 1 juta sebulan. Thailand telah mula ke arah itu, tebang dan tanam program produk yang boleh menjadi makanan ternakan. Maka apabila kereta api itu bergerak, nanti dia akan pick and drop. Saya tak tahu sama ada kereta api itu masuk ICRL bersambung ke Malaysia atau tidak. Bermakna dalam masa 2 tahun mendatang, tak seekor lembu Thailand pun akan turun ke Malaysia. Jadi sebelum semua peternak mampu hasilkan makanan ruminannya sendiri, ada baiknya kalau kerajaan membantu dengan mewujudkan akta bagi kawal harga dedak. Ikuti laporan ketiga esok jawapan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berhubung isu ini. Fariz Azman, Astro Awan.